wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama-tama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadраtillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kitab kita, iaitu kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, yang moga-moga dengan pengajian kita ini akan memberikan teguran dan juga penjagaan, ihzar, supaya kita berjaga-jaga dalam kita menempuhi liku-liku kehidupan kita yang sedang berada di fasa yang disebut sebagai fasa akhir zaman. Moga-moga dengan pengajian ini Allah memberikan keselamatan dan perlindungan kepada kita terhadap perkara-perkara yang boleh merosakkan kehidupan kita dan agama kita di dunia dan juga nanti di hari akhirat kelak. Dan sehinggalah keselamatan itu Allah menyelamatkan kita daripada azab api nerakanya dan ditempatkan kita di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada pagi ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung kitab kita, hadis ke-15. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, hadis ke-15, dua golongan yang pasti menjadi penghuni neraka. Dua golongan yang pasti menjadi penghuni neraka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfani min ahlin nari lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yaqribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilah la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza. Rawahu Imam Muslim. La yujadu min masirati kaza wa kaza. Rawahu Imam Muslim. Mafhum hadis. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua golongan yang pasti menjadi penghuni neraka. Aku belum lagi melihat mereka. Pertama, golongan penguasa yang mempunyai cemati-cemati bagaikan ekor lembu yang digunakan untuk memukul orang. Kedua, perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang, berlenggang-lenggok waktu berjalan, menghayun-hayunkan bahu, kepala mereka sanggul di atas kepala mereka, bagaikan bonggol guh unta yang sengit condong. Kedua-dua golongan ini tidak akan masuk syurga dan tidak akan dapat
mencium bau wanginya. Sesungguhnya bau wangi syurga itu sudah tercium dari perjalanan yang sangat jauh daripadanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, ini kita sambung lagi pengajian kitab kita 40 hadis peristiwa akhir zaman, apa yang berlaku di akhir zaman. Jadi tajuk dia, tajuk pagi-pagi lagi ni dah menggerunkan, iaitu dua golongan pasti menjadi penghuni neraka. Dua golongan ni confirm. Pasti tu maknanya confirm. Confirm dia ni masuk neraka. Bukan mungkin dah, confirm. Sebab ni hadis Nabi kata. Diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yang meriwayatkan hadis ni namanya Abu Hurairah. Sebab Abu Hurairah mengaji dengan Nabi, dia anak murid Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ahlin nari. Nabi kata sinfan, dua golongan, dua kumpulan, dua golongan. Bila sebut golongan di sini, mafhumnya apa yang nak dipahamkan bahawa dia ramai, bukan sikit, ramai. Kalau Nabi kata dua orang, mungkin dua orang ni, tapi Nabi kata sinfani, maknanya dua golongan, dua kumpulan. Mana bila kumpulan mesti ramai. Jadi ada satu kumpulan, ada satu kumpulan, ada dua kumpulan, ramai. Min ahlin nari, daripada mereka itu pasti menjadi ahlin nar, ahli neraka. Nabi kata mereka dua kumpulan ini menjadi ahli neraka. Ahli neraka, duduk dalam neraka. Tersenarai namanya dalam nama geng-geng neraka, ahli neraka. Moga-moga kita tak termasuk. Amin. Lam arahuma. Ni satu lagi. Nabi kata lam. Lam ni maknanya yang belum. Arahuma, aku melihat keduanya. Aku belum lagi melihat mereka. Maksud lam arahuma ni, aku belum melihatnya, maknanya benda tu tak berlaku lagi di zaman Nabi. Kalau berlaku zaman Nabi, takkanlah Nabi kata lam arahuma, aku tak melihatnya lagi. Jadi maksud di sini, kata ulama, maksud lam arahuma ni berlaku selepas zaman Nabi, berlaku selepas wafatnya Nabi. Dan berlaku selepas wafatnya Nabi itulah pasti-pastinya berlaku di zaman kita, iaitu zaman yang disebut sebagai akhir zaman. Sebab tu hadis ni dimasukkan juga oleh tuan guru kita, syekh kita, dalam kitabnya 40 hadis peristiwa akhir zaman. Kerana ayat ni, kerana perkataan lam arahuma tu. Walaupun dalam hadis ni Nabi tak sebut di akhir zaman nanti jadi macam ni, tapi maksud lam arahuma tu, aku tak lihat lagi tu sebab apa? Sebab berlakunya di zaman akhir zaman ni. Di zaman kita hari ni lah. Kalau zaman kita hari ni bukan lam arahuma dah. Boleh kata arahuma kullu yaumin, dapat melihatnya setiap hari. Zaman kita hari zaman kita hari ni boleh terang-terang nampak depan mata. Zaman Nabi tak nampak lagi benda ni. Apa dua benda tu yang Nabi sebut ni, dua kumpulan masuk neraka ni? Nabi kata aku tak nampak lagi, sebab zaman Nabi tak berlaku lagi. Zamannya berlaku bila? Zaman kita. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yatribuna bihan nas. Nabi kata yang pertama, golongan kaumun, golongan ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari. Pertama, golongan penguasa, yang penguasa makna pemimpin yang mempunyai cemati-cemati bagaikan ekor lembu. Ekor lembu tu dia buat rotan, dia ni pukul orang, yang digunakan untuk memukul orang. Okey, di sini kata ulama ada dua dia punya
makna dia. Ada makna yang jelas tersurat dan ada makna yang kurang jelas, yakni tersirat. Makna yang jelas pun kita boleh nampak, makna yang kurang jelas pun kita nampak juga. Makna yang jelas ni memang terang-terang pemimpin tu pakai cemati. Kalau di belah India, di negara India, polis dia pakai kayu. Kan, pakai kayu pukul orang. Tum, dia pukul. Kalau orang tu buat salah ke apa, dia pukul macam tu. Kan, macam dia buat orang ni macam binatang pula. Kan, patutnya salah tegur gitulah, marah ke. Paling kuat pun saman dah lah. Ni sampai mukul-mukul orang, buat sakit badan orang. Ni. Tu penguasa-penguasa, mereka yang dimaksudkan penguasa di sini tak semestinya Perdana Menteri je. Mereka yang ada kuasa. Sama ada kuasa dalam unit beruniform tu lah, dalam polis ke, JPJ ke, apa-apalah yang dipanggil pihak berkuasa, kita sebut pihak berkuasa. Dia gunakan kuasa dia untuk memukul orang, untuk menyakitkan orang. Itu satu. Itu makna yang tersurat. Makna yang jelas boleh nampak dengan mata kepala, berlaku di setengah-setengah tempat. Kat dalam negara kita tak nampak lagi lah, tapi ada tak tu geng apa? Yang menyeleraikan perhimpunan ni. FRU. dia pakai kayu tu, tok, dapat tu memang dipukul je. Tu. Itu termasuk kat ni dalam hadis ni Nabi kata. Lepas tu dia jawab pula, nak macam mana Ustaz, ni prosedur kami memang pukul orang. Tak apa, ni pun prosedur Allah juga. Pukul orang masuk neraka. Mu boleh jawab, Allah mu boleh jawab tak? Jadi tak ada alasan dah Nabi kata. Kan? Nabi tak ajar pun dengan cara kita pukul orang. Bila orang buat salah, Nabi tak ajar itu, tak ada dalam didikan agama begitu. Tapi kamu ambil mana? Ikut barat. Tu mana? Ikut style kapi punya style macam tu, barat punya style macam tu. Ikut. Padahal ni negara kita, negara Islam. Kita buat cara kita lah, cara Islam. Apa ikut cara orang kapi pula? Gitu. Yang Nabi benarkan rotan ni, ibu bapa dengan anak, guru dengan pelajar, itu pun bukan pakai kayu, rotan nipis itu je. Itu pun bukan kuat. Itu pun Nabi ajar kata rotan di tapak kaki. Kan? Nak bagi pelajaran saja. Kalau kita tengok pun cara rotan dalam penjara mengikut kaedah syarak dengan bukan kaedah syarak. Kan? Itu dia buat pertunjukan dekat bahagian kerabat di Raja Pahang. Dia rotan pakai yang bukan syarak punya, yakni cara sivil punya, cara baratnya ni, undang-undangnya. Tukang rotan tu pusing 2 kali. Tu tukang rotan, yang kena rotan tak tahu. Tukang rotan saja dia punya hayun 2 kali pusing. Pusing dia. Kan? Ada satu video tu saya tengok, dia tunjuk yang sebenar. Bukan patung, orang betul. Tercampak daging kan. Kulit tu tersiap, seruk. Bau sekali rotan sudah tersiap. Bau sekali. Belum yang kelima, belum yang keenam, baru yang pertama, sup. Bergaris merah, terbelah kulit punggung tu. Dia betul punggung tu bergetar. Kan? Memang sakit lah. Kita kena rotan dengan ayah kita sebab tak ngaji dulu pun sakit lah. Ini pula sampai tersiap kulit. Bayang. Itu cara kapi, cara barat. Cara Islam ditunjuk pula cara Islam macam mana. Cara Islam ni ketiak tak angkat, kepit. Kalau letak buku tak jatuh buku. Kepit ketiak ni, lepas tu rotan macam ni. 1, 2, 3 gitu. Agak-agak kalau macam ni sakit tak? Lepas tu dia jawab pula, dan kalau macam tu apa faedah di rotan? Itulah mu tak faham, orang suruh mengaji tak nak. Kan? Tujuan rotan dalam Islam bukan nak bagi sakit, kan? Tapi nak bagi pelajaran dan nak bagi takut. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Hendaklah kamu sebat mereka dengan mi'ata jaldah. Berapa mi'ah? Iaitu 100 jaldah sebat. Hendaklah kamu rotan mereka dengan 100 kali sebat. Dengar perkataan 100 tu pun dah tak takut. 100 ni kata. Nak bagi takut je, bukan nak bagi sakit. Yang 100 kali sebat ini,
Kalau sakit pun, tapi nak bagi takut. Bila dengar 100, orang tak berani nak buat. Sama juga, hendaklah mereka itu yang mencuri itu dipotong. Faqta'u aydiyahuma. Dengar perkataan potong, belum kena potong lagi, baru dengar potong ke. Mendatangkan rasa gerun dan takut dengan undang-undang Allah. Takut dengan undang-undang Allah berarti takut dengan Allah. Contoh macam seorang budak, seorang anak, dia takut dengan rotan bapak dia, bukan pasal rotan tu, tapi dia takut dengan bapak dia. Dia tengok rotan ayah dia gantung rotan kat dinding, tengok rotan ayah dia gantung tu pun dia dah takut dah. Padahal bukan dia takut dengan rotan. Kalau setakat rotan tu bukan ada apa, bukan hidup pun rotan tu, tapi dia takut yang merotannya tu. Siapa? Apa ni, ayah dia. Begitu juga diajak umat supaya takut dengan undang-undang ciptaan Allah, supaya mendidik hati ni takut dengan Allah. Tapi bila kita tak buat benda ni, menjadikan umat hari ni tidak takut dengan Tuhan, tidak takut dengan Allah. Bila tak takut dengan Allah tu yang berleluasa maksiat, buat relax, buat selamba, lagi dia berjoget, lagi sakan dia berjoget, kan? Macam seolah-olah Covid tak pernah jadi kat dia. Masa zaman Covid, jangan buka TV je, ayat Quran baca, bagus tu. Kita rasa macam duduk di sebuah negara yang betul-betul Islamik, betul lah time tu, kan? Buka TV je, baca Quran, ada bacaan doa, ada zikir munajat. Alhamdulillah, bagusnya. Habis Covid, buka TV, dundang, kedegung, macam-macam. Yang dedah aurat, yang joget, seolah-olah macam kita ni minta ke Allah, ya Allah, Covid lah selalu macam tu. Tapi kita pun tak sanggup, betul lah. Sampai tak boleh keluar rumah, kerja tak jalan, kan? Ada yang kena berhenti kerja, gitu gini. Tahu tak sanggup, ikutlah perintah Allah. Degil juga, lawan juga. Gitulah. Itulah manusia. Ada? Jadi ini hukuman dalam Islam bukan nak bagi sakit, tapi nak bagi sedar dan nak bagi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang ni, penguasa ni menggunakan cemati-cemati untuk menakut-nakutkan orang dengan memukul orang. Itu satu yang zahir, yang boleh dilihat. Yang kedua, yang tersirat, yang tak nampak jelas dengan mata. Juga dengan makna hadis ini, iaitu penguasa yang mempunyai cemati-cemati itu, maknanya dia menggunakan kuasa yang dia ada dari segi akta undang-undang, iaitu mereka memukul manusia dengan undang-undang tu. Maksud pukul di sini, menyusahkan orang lain dengan undang-undang yang dia cipta. Okay, asal-asalnya AES ni apa tujuan? Tujuannya untuk kita nak mengurangkan kes kemalangan jalan raya. Jadi bila nak kurangkan kes, mana tempat sepatutnya diletak? Diletakkan di tempat-tempat yang dia punya statistik dia, kawasan tu paling banyak aksiden. Contoh di simpang, contoh di corner tajam dan sebagainya. Sesuai letak situ supaya orang tengok, ada kamera, orang pun slow. Dengan sebab slow tu jadi kurang aksiden kawasan tu, insya-Allah, kan? Tapi ini dia letak di jalan straight, jalan terang-terang lurus. Kok mana berlaku oleh statistik membuktikan jalan lurus tu banyak aksiden? Jalan lurus. Jadi tujuan dia nak bagi kurang aksiden atau nak banyakkan saman? Nampak? Di situ berlaku. Jadi dia buat satu undang-undang untuk menyusahkan orang lain, bukan untuk mengelokkan keadaan, tapi nak menyusahkan orang lain, rakyat dia, supaya dia dapat kaut dengan banyak. Ini juga termasuk dalam hadis ni, penguasa yang menggunakan kekuasaan dia untuk menyusahkan orang lain, untuk menyusahkan orang yang di bawah dia, memukul mereka itu. Golongan ni pasti dan pasti masuk dalam neraka. Gitu. Bagi yang mereka yang menyokongnya pula, kena tempiasnya. Jangan ingat selamat, sebab mu yang pilih dia, menyebabkan dia duduk atas, dia pula buat undang-undang, peraturan yang menyusahkan kita balik.
Kita pun ada sahamnya. Macam kita main saham, tahu main saham kan? Kita tak kita labur sikit je, bukan syarikat kita tak ada syarikat, tapi syarikat tu yang masuk dalam investment tu, dalam pelaburan tu, kita masuk sikit bahagian kita je. Jadi kalau syarikat tu jatuh dia punya investment, kita yang join tu jatuh tak? Jatuh juga. Tu maksud saham. Sama juga, orang tu yang jadi pemimpin, bukan kita jadi pemimpin, tapi dia jadi pemimpin buat satu benda yang salah di sisi syarak, tak ikut perintah Allah, tak ikut perintah Rasulullah. Ingat, kita yang pilih tadi selamat. Kita, bukan saya yang buat Ustaz, pemimpin yang buat, saya tak buat. Tahu dah, tapi siapa pilih? Saya lah. Kena jawab untuk Allah Ta'ala ni. Sebab tu jangan orang cakap apa, ambil mudah perkara-perkara macam ni. Sebab tu orang kata mana ada politik dalam Islam, ataupun memisahkan politik dengan masjid. Jangan awak masuk politik dalam masjid. Dia politik yang kita nak kena faham, bukan kempen. Kalau kempen baru tak boleh. Masuk dalam masjid kempen, sila pilih parti saya dan undilah saya. Parti Cak Cangkul kata. Itu baru haram, tak boleh. Tapi kita menceritakan kepimpinan macam mana yang dikehendaki Islam. Siapa pemimpinnya, siapa yang layak menjadi pemimpin, pemimpin macam mana patut dipilih, dan pemimpin macam mana patut kita jangan pilih. Malah bukan setakat orang cakap apa, ilmu tu cakap saja, tapi ada kitabnya. Nama kitab tu Sultanul Ahkamul Sultaniyah, nama kitab. Ahkamul Sultaniyah, kitab Arab. Kitab tu memang khas untuk siasah Islamiah, untuk politik Islam. Dalam tu jelas disenaraikan ciri-ciri orang yang boleh menjadi pemimpin, macam mana nak pilih, macam mana dalam bab kesultanan, siapa yang layak jadi sultan, macam mana orang tak boleh jadi sultan, apa sebab dia tak boleh, gini. Semua tersenarai. Macam mana nak bentuk sebuah negara. Rupanya ada lengkap dalam agama ni, semua ilmu ada. Bukan setakat mengajar bab solat, malah dalam bab memimpin negara pun ada ilmunya. Sebab apa? Sebab Nabi itu sendiri seorang pemimpin. Nabi bukan sekadar imam dalam solat. Nabi memimpin negara Madinatul Munawwarah. Kan? Masa hijrah Nabi ke Madinah, Nabi yang buat piagam Madinah, peraturan dan sebagainya. Nabi jadi ketua. Kemudian disambung-sambung pula oleh para sahabat Nabi. Khalifahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Uthman, kemudian Sayyidina Ali. Malah Khalifah Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, pejabatnya di Masjid Nabawi. Masjid. Sampai ada orang datang nak cari khalifah daripada negara lain, datang nak cari khalifah, nak cari Perdana Menteri. Mana pejabat khalifah? Tanya. Orang pun tunjuk, makin lama makin dekat dengan masjid. Ni dia kata. Orang tu kata, ini kan masjid, rumah ibadat. Aku tanya di mana pejabat khalifah. Maka orang tu kata, pejabat khalifah di sini. Masjid ni lah pejabatnya. Masuk dalam masjid, tengok ada Sayyidina Umar tengah duduk. Khalifah duduk di situ. Agak-agaklah kalau kita kaitkan pemimpin dengan rumah Allah, berlaku tak kepincangan seperti mana yang berlaku pada hari ini. Ni masjid ni, tunggak ni. Dalam masjid tak berani berbohong. Kan? Tapi kalau di luar masjid, bukan cakap bohong lah, kencing tu kan. Ada kata, cuba buat dalam masjid, berani tak? Kan? Tak berani. Sebab tu dalam masjid ni harmoni. Cuma kita kata tak boleh buat dalam masjid, kita kena jaga masjid. Bukan kita kena jaga masjid, masjid yang jaga kita. Bila kita masuk dalam masjid, kita tak berani buat benda-benda yang salah di sisi agama, baru kita ni terjaga. Kan? Sebab kita bagi alasan tak boleh buat kat masjid. Kita kena hormat masjid, jaga masjid. Memanglah, baguslah hormat masjid. Sebab Tuhan nak buat kat luar masjid, sebab hang boleh buat suka hati. Macam kenduri kendara hari ni, walimatul urus. Orang zaman dulu buat kat masjid. Bukanlah buat dalam masjid ni, di pekarangan masjidnya. Kan? Jadi bila buat di dalam kawasan masjid, berani tak kita nak buat lebih-lebih, campur lelaki perempuan, siap ada karaoke. Ni nak buat karaoke, pakai speaker masjid lah tu.
Di tepi, dengar habis satu kampung. Tak ni, kita akan buat elok-elok kan, sebab kita tahu ni dalam kawasan masjid takkan nak buat lebih-lebih. Maka terjadi elok majlis tu. Orang nak semayang pun senang kan. Lepas tu kita pakai air masjid, elektrik masjid, kita keluar duit bagi kat masjid. Masjid juga untung. Masjid untung untuk masyarakat juga. Ya tak? Ada berbalik situ balik macam air kolah. Kita pakai air tu jatuh balik dalam kolah, masih lagi orang lain boleh guna. Tu untung kolah. Tu untung masjid. Kan kita guna dan orang lain boleh pakai semula. Kan? Tapi kalau buat di dewan, bukanlah haram buat dekat dewan. Tapi apa implikasi dia? Dia akan menyebabkan kita jadi bebas. Mulalah setan dan hawa nafsu menyocok kita. Dia kata tak ada karaoke ni macam tak lengkap ni kata. Mula karaoke. Kalau karaoke saja tak apa, ada joget pula. Lah ni jadi trend ni. Majlis kahwin ada tari menari. Jadi satu trend. Di Kuala Lumpur banyak benda-benda macam ni. Dan benda tu tak pelik. Dia boleh joget pula kat situ, joget lambak. Dia jadi macam zaman dulu-dulu balik. Zaman dulu-dulu ya mungkin orang kurang ilmu. Lah ni ustaz banyak dah, tok guru banyak pun masih lagi macam tu. Sebab apa? Memang tok guru banyak tapi orang bukan mengaji pun. Kan? Orang tak nak mengaji. Akhirnya jadi jahil. Aduh. Akhirnya dia buat. Bila kita tegur, dia kata lah, kami bukan kacau, bukan pakai duit ustaz pun. Kami buat duit kami. Kan? Kami bukan kacau orang, kami bukan pukul orang, kami bukannya menyusahkan orang lain, kami buat kami je. Dia pandang selagi mana tak kacau orang, tak pukul orang, selagi itulah benda tu tak salah kalau dibuat. Ni mentaliti zaman hari ni. Dia ikut kepala otak dia, bukan ikut apa yang Allah kehendak. Dia tak fikir Allah kata tak boleh, peduli apa. Yang penting aku buat untuk life aku sendiri, untuk seronok aku sendiri. Tu masalah zaman kita hari ni. Itulah dia. Jadi itu yang pertama, golongan penguasa pemimpin yang menggunakan kekuasaan kepimpinannya dengan cara yang tidak betul, dengan memukul orang atau menyusahkan orang lain, dengan buat jadi payah itu ini dan sebagainya. Kedua, kemudian ni lagi kata Nabi lagi, wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun, iaitu yang keduanya perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang. Perempuan tu kalau tengok zahirnya pakai baju, tapi pakai bajunya kata Nabi seperti bertelanjang. Maksudnya bertelanjang, dia masih lagi dikira mendedah aurat. Lepas tu kita kena belajar bab aurat. Aurat bukan semata-mata ternampak warna kulit, malah membentuk tubuh badan juga dikira tidak sempurna tutup auratnya. Macam hari ni orang pakai memanglah dia tutup sampai ke leher bagai, tapi bajunya ketat. Macam orang buat baju swimming suit, baju berenang, dia tulis itu baju swimming suit patuh syariah, baju renang untuk perempuan yang jenis patuh syariah. Kita tengok macam mana baju tu, memang dia tutup siap dengan kepala, tutup semua, tapi semua lekat, lekat melekat dengan badan. Kok mana patuh syariah? Kalau sampai nampak benjolan-benjolan apa semua itu kan patuh syariah, tu masih lagi dikira mendedah aurat. Kan? Itu tak boleh. Kan? Ada pula dia orang perempuan ni dua benjolan sahaja boleh nampak. Apa dia? Dua sahaja. Jangan jawab dada pula. Yang dua boleh nampak, benjolan bentuk kepala dengan benjolan bentuk bahu. Dua ni saja boleh. Mana bentuk kepala tu nampak bulat, tak apa. Takkan nak pakai kotak, petak ni pula. Kan? Jadi bentuk kepala tak apa, bentuk kepala bahu tak apa, kepala bahu tak apa. Bentuk bulat. Yang lain tak boleh. Bentuk dada tak boleh nampak, bentuk punggung tak boleh nampak. Habis tak nak bagi nampak macam mana? Yang pertama, pakai tudung kena labuh.
Kan labuh macam style ustazah tu kot. Paling tidak labuhan kain tu boleh menutup di bahagian dadanya supaya dadanya tak kelihatan jelas. Kan? Kalau angin tiup tu cerita lain. Ini dalam keadaan biasa untuk labuh. Ini kadang-kadang kain ekor tudung dah ada. Bagus dah ekor tudung tu ada. Gigi lipat naik atas. Ini banyak anak-anak muda. Tolong cek anak-anak tuan-tuan. Ayah bagus mayang subuh, solat di masjid berjemaah, zikir jangan, Allah, pejam mata, Allah, geleng balik. Bahagian anak gini, denjur keluar. Kami bahagian ekor tudung angkat tarik balik atas, nampak ada dia. Tujuan ekor tudung nak bagi tutup, tak lagi nampak. Kan? Ini lagi. Dia kata fashion. Fashion cerita lain. Tak ada masalah mu nak fashion, lilitlah kain tudung, sulit kat sini, masuk ke depan, keluar ke atas, tudung bawah pula. Tak kira lah, tapi yang penting jaga aurat tu, kena tutup bahagian dadanya. Terselak tu cerita lain, angin tiup terselak, tu cerita lain. Itu bukan kita sengaja kan. Ini perbuatan yang biasa. Tutup bahagian depan. Kemudian bahagian belakang pula, kalau jenis orang muslimat yang suka tudung labuh, tudungnya sampai tutup bahagian punggung, itu lebih baik. Ataupun paling tidak pakai satu baju yang bajunya labuh sampai menutup punggung. Sekalipun t-shirt tak ada masalah. Bukan Islam melarang pakai t-shirt, kan? Islam bukan agama mengongkong, tapi Islam agama mendidik dan membimbing. Itu kita kena faham. Pakai t-shirt biar labuh bahagian punggung supaya tertutup punggung, tak nampak sangat bentuk punggung. Tapi bila bajunya singkat, punggung tu jelas nampak sebab pakai ikut seluar pula. Seluar ketat pula. Kan? Lepas tu senar robik pula tu. 1, 2, tengok. Kan? Tu yang kadang-kadang setengah tempat, bukan sinilah, setengah tempat. Ayah-ayah haji rajin pergi taman nak senam. Bukan pasal nak sihat, pasal nak cuci mata. Kuliah subuh tak pergi. Aduh, bahagian senam rajin dia pergi, tak pernah miss. Ada dekat taman-taman kadang ada banyak. Ni masalah ni. Kadang-kadang di sekolah pun sama, cikgu-cikgu pun. Ni dah jadi satu trend, pelik-pelik lah zaman lalu dah. Jadi cikgu bagus dah, satu kerja yang tanggungjawabnya besar dan pahalanya besar kalau dia buat dengan betul. Bagus, terbaik. Tapi dalam duk mengajar tu dia letak handset depan. Dia nak buat live TikTok pula. Dalam kelas dia tu. Apa tujuan? Apa yang kamu nak tunjuk sebenarnya? Dengan lipstick tebal apa semua. Kamu nak tunjuk, nak memperagakan kecantikanmu pada orang ramai. Kan? Nak mengajar-mengajarlah jadi cikgu. Kan? Dia kata nak kongsi ilmu dia mengajar kat orang lain. Dah, itu pelajaran sekolah je pun. Untuk anak murid tu je pun. Bukan untuk orang ramai pun. Fokus itu dah lah. Ni apa ni? Kan? Kamu nak ajar anak murid, budak-budak kecil macam sekolah rendah, nak buat ada style hujan turun. Tak apa. Sebab untuk budak-budak, tapi bila mau buat live TikTok dan sebagainya, yang tengok bukan budak, bapak budak. Nampak? Ayah haji tengok tak ada spek, ambil spek tu, takut tak nampak. Sonok lah belajar gini, dia kata. Memang sonok sampai tengok-tengok cikgu kan. Ni apa benda? Ni berlaku habis. Dan jadi macam-macam masalah. Patutnya jadi orang yang terbaik dah, kan? Allah nak bagi pahala banyak dah sebab dia mendidik, tapi caranya tak kena, habis jadi masalah. Kan? Tu. Jadi tak usahlah, kan? Kita kena innamal a'malu binniyat. Kembali kepada niat asal kita nak buat apa? Apa tujuan kita? Kan? Kita nak cari populariti dan sebagainya, kan? Nak dipandang orang apa sebagainya, tu masalah. Baik, jadi berpakaian tetapi bertelanjang, jaga pakaian. Tolong cek anak-anak kita, anak-anak gadis kita, orang perempuan lebih susah untuk dijaga berbanding lelaki. Sebab orang perempuan auratnya terlampau banyak. Tu baru cerita aurat badan, belum aurat suara lagi. Suara kena jaga, jangan buat tergedik-gedik. Lagi-lagi dengan lelaki yang bukan ajnabi. Bukan ajnabi pula, yang ajnabi. Yang bukan muhrimnya.
Bukan muhrim lah, yang bukan mahramnya. Muhrim orang pakai ihram, yang bukan mahramnya. Ya, kalau pada ayahnya tak apa, nak cakap lembut-lembut, ayah, tak apa, kan? Dengan abang sendiri, adik-beradik, tak apa, sebab memang digalakkan berkasih sayang. Tapi dengan orang luar, ayah juga, ayah jiran sebelah, itu tak boleh. Ni kadang angkat telefon, Assalamualaikum, la ilaha illallah, bagi salam macam biasa, Assalamualaikum, dah. Jangan dilinggang-linggukkan suara tu, sehingga orang lelaki yang mendengar tu jadi istilah kita panggil cair. Jaga-jaga orang perempuan kadang buat suara halus. Kadang ni pengalaman saya, kan, kadang cakap dengan ustaz, kan, ustaz, masalah itu. Masalah tu cakap dengan tu sebab takut ustaz tu tak boleh tidur rumah malam tu. Sebab kantor dengan bini ustaz tu. Ada kadang aduh, masalah. Jadi benda-benda macam ni kena jaga. Aurat ni kena pesan, kepada anak perempuan kita, kan, orang perempuan mana-mana kena pesan memesan. Jangan orang cakap apa, melebih-lebih lah. Kadang-kadang banyak jadi macam tu. Kadang bagus dah kita tengok pakai niqab, tudung labuh, kan, tapi gaya tu tak kena. Ada. Itu kena jaga. Jadi tujuan kita ni pakai tu sebab nak fashion, untuk nak nampak cantik, ataupun kita nak mencantikkan akhlak kita yang sebenarnya. Jadi berpakaian tetapi bertelanjang, pakai baju ketat. Lani perempuan pakai t-shirt lengan pendek itu dah jadi biasa. Dah jadi biasa, tuan-tuan. Tolong jagalah, kan. Mana boleh nampak lengan, ini aurat. Aurat perempuan dia boleh, yang boleh nampak ni muka dengan bergelangan tangan takat ni, kan. Yang atas ni masih lagi khilaf, tapi yang masyhur dia kata atas ni tak apa lagi. Walaupun ada pendapat kata kena tutup gak tu yang dipakai macam sarung tangan tu, tapi masih lagi pendapat yang biasa, yang umum mengatakan tak apa lagi, nampak. Yang penting sampai pergelangan ni kena tutup, muka ni kena tutup. Kemudian pasal leher ni berlaku khilaf juga. Pendapat yang paling masyhur mengatakan dalam solat kena tutup dagu ni, tak boleh nampak leher. Tapi dalam keadaan biasa dibenarkan kalau kita tutup tudung kat sini. Jadi gini, sebab kebiasaannya orang pandang wajah daripada depan, maka sini tak nampak juga. Ulama kira macam tu saja. Begitu juga dengan kaki, kan. Taklah sampai tahap wajib mesti pakai stokin, tapi wajib menutup kaki, kan. Tak nak pakai stokin tak apa, kata ulama, tapi syarat kain yang kena labuh, supaya kain yang labuh tadi dapat tutup kaki. Tapi bila berjalan ternampak sikit-sikit, dimaaf, kata ulama, sebab berjalan akan nak jalan macam ni, kan. Jadi langkah-langkah tu kerana terselak sikit, nampak sikit kaki dia, itu masih lagi dimaaf. Tapi yang sebaiknya pakai stokin lagi cantik. Itu penajar. Yang lain tak boleh nampak langsung. Ini pakai baju lengan pendek, pakai t-shirt macam t-shirt orang lelaki, macam mana? Ayah akan main gang tasbih, Allah. Anak pergi speak mat, lek water, pakai baju lengan pendek. Dah macam mana? Kan? Jadi dayus, marah kata sebut dayus. Itu tak jaga isteri, tak jaga anak-anak. Lepas tu kadang pakai tudung, kan, pakai tudung tapi nampak getah rambut kat dalam. Jenis tudungnya nipis dan orang cakap apa, transparent, lutsina, boleh nampak dalam. Jadi boleh nampak getah rambut dia pakai itu getah warna pink, contoh. Nampak getah rambut warna pink. Logiknya kalau getah rambut nampak tak? Kalau getah rambut boleh nampak, bermakna benda kat dalam tu boleh nampak. Apa lagi yang kat dalam tu selain getah rambut ni? Jadi bila nampak rambut dikira tidak menutup aurat. Itu yang Nabi kata bertelanjang. Maknanya walaupun dia pakai tudung tapi macam tak bertudung. Dia kena pakai tudung yang tutup betul. Kalau boleh pakai warna yang jenis warna telap.
warna yang jenis gelap, warna hitam, warna yang kalau biru, birunya pekat, supaya pun warna gelap tadi dia boleh cover, tak nampak. Dan makruh juga kata ulama memakai warna yang sama dengan warna kulit. Kadang-kadang tu ada golongan artis, dia pakai baju sampai leher baju dia, tapi bahagian atas ni warna coklat sama macam warna kulit dia. Jadi dari jauh orang tengok ingatkan dada dia, bila tengok dekat-dekat bukan dada, baju. Walaupun begitu tetap hukumnya tak boleh, sebab bila nampak warna baju tu seakan warna kulit menimbulkan fitnah. Jadi orang tu ingat dia tu dedah aurat, yang nampak dada dia, kan? Tu tak boleh juga, kena jaga juga dia tu. Jadi banyak pantang nak kena jaga. Kena buat elok-elok lah, kan? Kena buat elok-elok. Dia telekung ni belah Nusantara ni ya, yang famous Asia. Kita orang Melayu Malaysia, orang Indonesia, kan, Brunei dan sebagainya. Ini yang famous pakai telekung. Tapi pergi umrah tengok. Pergi buat umrah. Hak Mekah Madinah. Orang Arab mana ada telekung. Dia pakai baju dia tu kan. Pakai baju yang dia pakai itulah dia buat semayang. Sebab apa? Sebab pakaian dalam semayang pasti dan pasti menutup aurat. Begitu juga pakaian kita di luar semayang. Tapi kenapa perlu dibezakan pakaian dalam semayang dengan luar semayang? Seolah-olah dalam luar semayang tak tutup aurat sangat pun tak apa, dalam semayang baru tutup aurat. Situ salah. Tapi kalau kita bezakan sebab telekung tadi dengan tujuan nak menjaga kesucian pakaian. Kalau pakaian kat luar ni takut terkena najis. Jadi kalau pakai telekung memang khas untuk solat, itu tak apa. Tapi jangan disalah ertikan, bila nak semayang barulah pakai telekung, tudung labuh elok apa semua, luar daripada semayang seluar ketat balik. Itu baru bermasalah, kan? Jadi kok mana kamu? Kamu ingat Allah duduk kat masjid je, tengok kamu. Lepas tu kamu keluar daripada masjid, Allah tak ada dah. Jadi macam mana gitu? Jadi ni yang Nabi kata, mereka berpakaian tetapi bertelanjang. Dalam hadis yang lain Nabi kata, aku diperlihatkan Allah di waktu Isra' Mi'raj akan neraka. Allah izinkan Nabi melihat neraka. Tapi Nabi lihat daripada luar je, bukan tak masuk dalam. Kalau syurga Nabi masuk dalam, tapi neraka mana boleh masuk? Masuk terbakar lah. Nabi tengok daripada luar. Kemudian Nabi kata, aku lihat penghuni neraka itu paling ramai sekali ialah perempuan. Lelaki ada tak? Tapi perempuan lagi ramai. Ramai perempuan dalam neraka. Kan? Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, kan, kenapa yang ramai masuk neraka ni perempuan ni? Salah satu punca dia kerana ingkar dengan suami. Itu paling banyak sekali. Itu nombor satu. Yang kemudian kesalahan nombor 2, nombor 3, nombor 4 tu antaranya aurat. Nampak? Perempuan orang yang paling senang masuk syurga, juga orang yang paling senang masuk neraka, orang perempuan. Paling senang masuk syurga, dia kena taat Allah dan suami, itu saja. Itu je. Apa Allah suruh dia buat, apa suami suruh dia buat. Taat dua ni, dia dah jadi wanita solehah. Kan? Kalau belum kahwin, dengan ayah dia taat. Apa saja ayah dia suruh, dia ikut taat. Dia dah jadi wanita solehah, dia boleh pilih pintu syurga mana dia nak masuk. Hebat. Dia tak payah angkat pedang, pergi berjihad, berjuang. Sekalipun dia tak rajin ibadat. Semayang fardu tak boleh tinggal lah, yang tu memang wajib. Tak semayang sunat. Sebab tu orang perempuan kalau ikut amal ibadat ni kurang. Sebab apa kurang? Dia ada haid. Bila haid tak boleh semayang, tak boleh baca Quran, tak boleh itu, kan? Dan banyak ibadat dia tak boleh buat. Sebab apa? Sebab yang disuruh fokus bukan ibadat. Yang disuruh fokus taat. Mana taat? Taat Allah, taat suami. Orang lelaki pula banyak kena buat. Tahajud kena buat, berjuang kena buat, kan? Jihad kena, kalau ada panggilan jihad angkat pedang, kena angkat pedang. Banyak benda nak kena buat. Tapi jadi terbalik. Orang lelaki paling kurang tahajud apa tak ada, orang perempuan pula ada jin. Nampak? Jadi terbalik kita. Kan? Betulkan balik. Tu orang perempuan berpakaian tetapi bertelanjang, kata Nabi. Dan lagi berlenggang-lengguk waktu jalan. Kan?
Ayah Haji tu pegang tasbih, subhanallah, subhanallah, geleng kepala. Dia tengok lalu kat depan dia pula, ni ponggong, duguk, duguk, lenggang-lenggok. Tengok, Allah, Allah. Dah jadi lain dah. Kan? Tu. Sebab tu orang lelaki, kalau boleh, bukan kalau boleh, mesti boleh, jangan jalan di belakang orang perempuan. Jangan jalan di belakang orang perempuan. Apa nama kata seorang sahabat Nabi, Saidina Umar kalau tak silap, dia kata, aku lebih rela berjalan di belakang harimau daripada berjalan di belakang perempuan. Belakang harimau. Memang tak jalan dah kita. Kan? Walaupun harimau duduk depan kita belakang, sekali dia toleh, siapa depan siapa belakang pula. Tu harimau, ni perempuan. Lagilah, maknanya seolah-olah maksudnya perempuan lebih harimau daripada harimau. Lebih bahaya daripada harimau. Harimau bagian terkam kita je, puan-puan dia terkam habis. Tak jadi dah, tok lebay pun habis dengan lebaynya. Kan? Kopiah serban cabut, banyak kes berlaku. Kan? Banyak kes berlaku. Saya pun tak adalah saya jadi macam tu, tapi kadang diuji Allah. Kita ngajar-ngajar kuliah ni ada lepas habis kuliah ada orang mesej, Assalamualaikum Ustaz. Kita pun jawab macam biasa, Waalaikumsalam. Ya, nak tanya soalan boleh? Saya ni nama sekian-sekian, nama perempuan lah. Saya nama Minah ke apa contoh lah. Dikenalkan diri dia. Okey, tak apa nak tanya apa. Dia pun tanya hukum. Ustaz, kalau kita semayang gini macam mana? Okey, saya pun jawab ringkas je lah. Okey, hukumnya sah gini. Tak apa dah. Lepas tu Ustaz nak tanya lagi boleh? Apa dia? Ustaz makan dah ke belum? Tanya makan pula ni kenapa? Ni nak belanja. Saya kalau dah sampai tanya soal peribadi dah, apa saya tak layan lah. Sebab apa? Bahaya. Ni bahaya. Kita layan lagi, makan dah. Lagi tanya pula. Koi lama, koi nak dekat. Tu bahaya. Kalau betul minat, nikah terus sahaja. Jangan duk layan. Kan? Kalau mampu lah, kalau berani. Kan? Tak? Tu. Kalau berani. Sebab ada harimau juga kat rumah tu. Kan? Tu. Aduh. Kata kalau tak silap Saidina Umar lah, dia kata gitu. Bahaya. Sebab tu kalau kita tengok cerita Nabi apa? Nabi Ishaq kalau tak silap. Kan Nabi Musa. Saya tak ingat. Nabi Musa ya? Yang jalan dengan dua orang tu anak Nabi Ishaq kan. Dua orang perempuan. Nak tunjuk jalan ke rumah. Mula-mula Nabi jalan, dia nak tunjuk, dia duduk depan, Nabi belakang. Habis Nabi cakap, tak apalah, biar aku jalan di depan. Habis nak tunjuk jalan macam mana kalau Nabi duduk depan, yang tukang tunjuk kat belakang. Dia kata pegang batu baling. Bukan baling kat dia. Baling kat jalan tu. Kalau belah kanan, baling ke kanan. Jadi dia nampak, batu tu belah kanan, maknanya masuk kanan. Sampai macam tu. Hebat Nabi. Kalau kita gak dua orang perempuan, anak Nabi lawa-lawa, muka cantik, ikut saya di rumah. Tak apa, apa jalan depan, jalan sebelah. Itu kita. Nabi tengok dia punya jaga adab dia tu, betul-betul jaga. Tu buat contoh pada kita kan. Kan? Jadi berlenggang-lenggok, jalan biasa sudah lah, jalan straight macam robot, tak apa. Jangan gede. Kalau memang dah berusia, kemudian kaki sakit, itu bukan berlenggang-lenggok. Memang dia sakit, jangan marah dia. Awak ni jalan elok lah. Tak, saya sakit kata. Memanglah dia jalan betul. Maaflah dia, janganlah marah. Kan? Ini tak termasuk lah, jangan risau, tu tak termasuk. Ini yang memang sengaja melenggok-lenggokkan waktu berjalannya. Kemudian kata Nabi lagi, menghayun-hayunkan bahu. Ni jalan tu. Menghayun-hayunkan bahu. Tu. Macam catwalk tu lah orang sebut tu. Gitu. Kepala mereka, nampak, yang ni banyak ni, tolong cek keluarga kita. Kepala mereka sanggul di atas kepala mereka tu, bagaikan bonggol guh unta yang sengit, yakni condong. Dia simpul rambut dia jadi tinggi.
Dan dia sengit ke belakang sikit macam ni. Jadi tudung dia akan jadi atas, tegak macam ni. Yang tu Nabi kata orang ini masuk neraka. Nampak? Jadi kalau rambut panjang, ikat jangan atas, belakang sikit. Supaya kalau dia benjol pun benjol belakang, bukan benjol atas. Benjol atas ni yang Nabi kata bonggol unta. Kalau belakang bukan bonggol. Jadi belakang ni saja tak apa, berbentuk bulat sikit, lepas tu dia jatuh sikit. Kalau rasa susah sangat, potong pendek sikit lah, senang kan. Gitu. Tapi bila siput tegak ke atas gitu, jaga. Sekali dia pusing, dengan serban-serban ustaz pun pusing tak. Nak dia pusing gini, habis jadi kan. Jadi benda-benda macam ni lah mengganggu, merosakkan. Ini yang Nabi kata. Sebab tu Nabi kata lam arahuma, aku tak nampak lagi. Zaman Nabi mana ada lagi benda-benda macam ni? Zaman ni, sekarang akhir zaman berlaku. Kedua-dua golongan ini tidak akan masuk syurga Allah. Tidak akan masuk syurga. Tapi di sini ada makna dia. Maksud tidak akan masuk syurga tu kalau dia tak ada iman. Tapi kalau selagi ada iman, dia tetap akan masuk syurga, cuma lambat. Sebab apa? Sebab kena seksa dulu, sebab dosa dia ni. Kalau kita macam kita lalu kedai minyak wangi, kalau di Mekah tu banyak. Kebetulan saya pun baru balik daripada umrah, jadi teringat kat sana lah. Bila kita lalu dekat mall, dekat bawah menara jam tu kan, kita nak cari jubah ke apa, jalan situ ada orang jual minyak wangi. Dan dia tak celek kat kita pun, kita lalu depan kedai je, wangi dah. Belum masuk kedai lagi tenang rasa, wangi kan. Wangi ni satu benda yang menenangkan. Itu baru wangian dunia, ini wangian syurga. Bayangkan wangian syurga ni, siapa yang boleh dapat? Orang yang masuk dalam kubur dalam keadaan Allah sayang pada dia. Siapa yang Allah kasih, bila dia masuk dalam lubang kubur, disebut dalam hadis, ditebuk satu lubang dan lubang tu disambung ke dalam syurga. Jadi bau-bauan syurga yang wangi itu akan masuk dalam kuburnya. Bila masuk dalam kuburnya, dia akan jadi sedap, sonok, dia tenang-tenang, dia pun senyap. Dia akan tidur dalam kubur tu. Sebab sonok, nyaman, sejuk, wangi pula tu. Macam dalam masjid kita ni lah, sedap, pagi-pagi pula sejuk. Tu senyap dia tu. Sebab dia tenang. Nampak? Kan? Cuma duduk kat pasar dengan bau hanyir ikan apa semua tak jadi. Gitu. Itulah wangian syurga, wangi. Tiba-tiba dia ni bau pun tak dapat. Kalau bau pun tak dapat, masuk lagi tak dapat. Itu maksud dia. Nabi nak tekankan kat situ. Maknanya kalau bau lagi tak dapat, apatah lagi nak masuk, maksudnya. Sesungguhnya bau wangi syurga itu sudah tercium dari perjalanan yang sangat jauh daripadanya. Ada yang kata 1000 tahun perjalanan pun dah boleh bau syurga tu. Maknanya bau dari jarak yang jauh pun kalau ikutkan dah boleh bau dah syurga tu. Tapi sebabkan orang ni Allah tak suka, dua golongan yang Allah tak suka, Allah cut dia. Bau syurga pun tak dapat, dari jauh tu pun bau tak dapat dah, apatah lagi nak dekat. Maksudnya macam tu. Jauh sangat dia dengan syurga. Allahu Akbar. Moga-moga kita selamatlah daripada dua golongan ini. Itu hadis ini adalah riwayat Imam Muslim. Keterangan lanjutnya kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Lepas ni Syekh akan hurai lebih detail. Tadi kita hurai kod hadis saja. Jadi kita akan tengok huraian daripada Syekh pula. Supaya kita lebih faham lagi dan lebih jelas lagi apa makna hadis ini, insya-Allah. Wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa dikhilal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir. Terima kasih. Hah? Rehat.